Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kami akan berbincang topik kerja kerajaan vs kerja swasta. Yang manakah pilihan graduan? Peraturan pembahasan pertama adalah sesuatu cadangan atau pindaan tidak boleh dibahaskan kecuali cadangan atau pindaan itu telah dicadang dan disokong. Kedua, ahli majlis tidak boleh mengganggu ahli majlis yang lain yang sedang berucap kecuali ahli majlis yang membuat ucapan itu telah disalahfahamkan. Ketiga, ahli majlis tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, menyakiti hati atau tidak bersopan. Sekarang, saya akan memperkenalkan setiap pembahas dari pihak pencadang dan pihak pembangkang. Pencadang satu adalah Ko Chiang yang bekerja dalam Bank Negara sebagai akauntan. Pencadang kedua ialah Li Changzhen. Dia bekerja sebagai pemimpin pengurusan kegagalan selama 2 tahun. Pencadang ketiga adalah Ti Shun. Ti Shun seorang guru kerajaan di sekolah menengah kebangsaan. Pihak pembangkang pertama adalah Tiu Jiayan. Dia seorang jurugambar. Pembangkang kedua ialah Andrea Wan Zinteng. Dia seorang pemasar internet. Dia bekerja sebagai YouTuber selama 2 tahun. Ketiga adalah Kenneth Kwek yang bekerja sebagai pembantu klinik selama 1 tahun. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Pengetua, Guru Penolong Kanan, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, Barisan Pembangkang yang amat saya geruni, guru-guru, murid-murid serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Selamat pagi. Nama saya Teh Yisun. Adalah pencadang pertama. Tajuk perbahasan saya hari ini adalah kebajikan bekerja di sektor kerajaan. Terdapat banyak kelebihan jika rakyat berpeluang menjadi kaki tangan kerajaan. Sebagai guru di sekolah awam, saya dapat jaminan kerja yang kukuh dan bulangan gaji yang tetap dari pihak kerajaan. Risiko pembatalan pekerjaan yang seperti mana berlaku di sektor swasta semasa krisis ekonomi tidak akan berlaku di sektor awam kerajaan. Selain daripada itu, apabila saya berkhidmat sehingga umur pencen, saya akan mendapat duit pencen setiap bulan sepanjang hayat daripada kerajaan dengan syarat saya masih menjadi warga negara dan tidak menjalani hukuman penjara. Saya juga dapat menikmati pencen terbitan di mana jika berlaku kemalangan kematian dengan syarat suami atau isteri atau anak waris akan mendapat pencen saya. Ini merupakan satu kebajikan yang amat mustahak. Inilah sahaja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Ko Chiang. Hari ini saya akan berbincang tentang pilihan graduan kerja kerajaan dan kerja swasta. Pada pendapat saya, kerja kerajaan memberi lebih banyak faedah daripada kerja swasta. Faedah pertama yang diberikan oleh kerja kerajaan ialah ilauan dan bonus. Seperti yang kita ketahui, antara ilauan yang akan diperoleh apabila kerja kerajaan adalah ilauan perumahan. Dalam perumahan ini akan dibayar mengikut grade dan jawatan kerja. Semakin tinggi grade gaji, maka semakin tinggi ilauan rumah yang diperoleh. Ilauan rumah yang diperoleh akan meringankan beban untuk membayar rumah sewa. Ilauan ini diberikan berdasarkan di mana tempat anda bekerja untuk menampung kos perbelanjaan keras kos taraf hidup yang tinggi di sesuatu kawasan. Selain daripada ilauan, pekerja kerajaan akan memperoleh bonus setiap tahun. Faedah kedua bagi kerja kerajaan ialah kemudahan mendapat pinjaman. Kerja kerajaan mempunyai kelebihan untuk membuat pinjaman dengan kerja kerajaan dalam urusan pembelian rumah, kereta dan lain-lain. Bayaran bunga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding membuat pinjaman dengan pinjaman konvensional. Pinjaman kerajaan akan menguntung pinjaman
Ini sangat memudahkan dan meringankan beban pekerja kerajaan dalam membuat pinjaman. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Li Changzhen dan saya akan bertindak sebagai pencatatan tiga dan saya ingin mengucap tentang kelebihan kerja kerajaan. Pada pendapat saya, kerja kerajaan mempunyai berbagai kelebihan. Salah satu kelebihan yang terbaik ialah jaminan pekerjaan. Selagi pekerja tidak membuat kesalahan tata tertib atau tidak membuat masalah penjenayah, status pekerjaan Anda terjamin sekiranya Anda menjawab jawatan tetap. Seterusnya, pekerja sektor awam tidak perlu bimbang akan kos perubatan kerana kerja kerajaan mempunyai jaminan kesihatan. Anda boleh mendapatkan rawatan di mana-mana hospital kerajaan kerana kos perubatan Anda akan dibayar oleh pihak kerajaan. Setelah Anda mengajukan surat letter guarantee kepada hospital, dan kesimpulannya, saya akan memilih kerja kerajaan jika saya seorang graduan kerana saya dapat menikmati faedah ramai jika saya mematuhi peraturan dan mempunyai jawatan tetap. Pekerjaan saya adalah selamat dan kesihatan saya juga dijamin oleh pihak kerajaan. Itu saja daripada saya. Semoga hari Anda baik dan indah. Daripada hujah-hujah yang dikemukakan di atas oleh ketiga-tiga pencadang, terbuktilah bahawa kerja kerajaan memang membawa lebih baik jika dibanding dengan kerja di swasta. Rakyat digalakkan menjadi penjawat awam supaya masa depan lebih terjamin. Selamat sejahtera semua, saya Enjawan. Dalam perkara ini, saya membantah hujat tersebut. Pada pendapat saya, kerja swasta adalah lebih baik dari kerja kerajaan. Hal ini kerana saya bekerja sebagai seorang YouTuber selama 3 tahun dalam sebuah syarikat swasta. Alasan pertama saya adalah kerja swasta mempunyai kebebasan masa. Dan alasan kedua ialah kita boleh bekerja dari rumah dan boleh kerja di mana yang sahaja kita inginkan. Jadi anak pada zaman ini suka pada kebebasan. Kita kerja swasta boleh bekerja pada bila-bila masa, boleh kerja di mana sahaja yang kita inginkan dan kita tidak akan terikat pada masa dan sesiapa. Pada masa kini, banyak graduan akan pilih kerja swasta. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua, nama saya Tujain. Saya adalah pihak bangunan 2. Hari ini saya akan berkongsi pandangan saya untuk kenapa graduan akan pilih kerja swasta. Faedah pertama, kerja swasta boleh bercuma untuk menyesuaikan waktu kerja diri. Hal ini kerana kerja swasta selalunya tidak dikehendaki bekerja penuh 45 jam seminggu. Tetapi, kerja kerajaan akan bekerja penuh 45 jam seminggu mengikut Akta Kerja 1955. Selain itu, faedah kedua ialah pekerja dalam kerja swasta boleh memakai dengan pakaian bebas semasa bekerja. Ini kerana kerja swasta tidak perlu memakai formal semasa bekerja, tetapi kerja kerajaan mesti memakai formal semasa bekerja. Dua faedah ini yang disebut di atas kerana saya rasa mempunyai kerja semasa dan pakaian yang bebas adalah agak penting untuk orang muda ataupun orang yang tadi graduan. Ini kerana dua faedah ini boleh bawa persekitaran kerja yang tidak sangat tekanan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Kenneth Kwek. Saya akan bertindak sebagai pembangkang 3. Salah satu kelebihan utama pekerjaan sektor swasta ialah mereka sering menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan kerajaan. Selain itu, pekerja sektor swasta sering berpeluang mendapat
bonus dan insentif lain. Ini boleh memberi manfaat kepada mereka yang ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Ia juga lebih mudah untuk menceburi pekerjaan di sektor swasta kerana ia kurang menuntut berbanding pekerjaan kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pihak pencadang dan pihak pembangkang. Kerjaan pertandingan debat ini bukan sahaja penjelamaan gaya peribadi. Yang lebih penting, sejenis semangat bekerjasama. Perbahasan bukan sahaja mengenai pengetahuan dan kebijaksanaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bekerjasama dengan orang lain. Sekian, itu sahaja untuk perbahasan hari ini. Terima kasih.